Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah Jerah binti Ibrahim, pemuka nama matrik 286713. Pengenalan kepada kaedah pengambilan hukum. Untuk mengeluarkan sesuatu hukum atau memahami hukum daripada Al-Quran dan Al-Sunnah, ia memerlukan satu kaedah yang tepat agar tidak wujud percakapan. Al-Quran adalah kitab samawi yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril yang mempunyai pedoman dan petunjuk kepada umat manusia agar mereka dapat memperoleh kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dalam memahami sumber hukum Islam, kemahiran interpretasi sumber teks menjadi aset utama. Kelayakan seorang mujtahid iaitu meliputi kaedah-kaedah asas bahasa Arab dan kaedah memahami petunjuk dalil adalah penting untuk memastikan kehendak dalil itu difahami dalam konteks yang sebenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Manarina binti Muhammad Basir, nombor matrik 285206. Sekarang saya akan menerangkan sedikit tentang hakikah, majaz, sarih dan kinayah. Hakikah bermaksud lafaz yang digunakan dengan maksud yang telah ditetapkan atau maksud literal bagi lafaz tersebut. Hakikah terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama hakikah al-syar'iyyah, yang kedua hakikah al-urfiyah, yang ketiga hakikah al-lughawiyah. Majaz pula ialah lafaz yang digunakan bukan untuk memberi pengertian yang asal. Contohnya, satu cara untuk menjelaskan sesuatu dengan menggunakan sesuatu yang lain. Dengan kata yang lain, sifat-sifat yang mempunyai persamaan yang ingin dijelaskan. Contohnya, bunga. Bunga digunakan untuk menggambarkan seorang wanita. Seterusnya, as-sarih. As-sarih adalah lafaz yang menunjukkan makna secara terus. Contohnya, lafaz sarih adalah aku ceraikan kau dengan talak satu. Jika suami melafazkan cerai dengan menggunakan kalimah sarih seperti ini, maka talak dikira jatuh walaupun tanpa niat. Yang terakhir adalah al-kinayah. Al-kinayah bermaksud lafaz yang tidak boleh difahami maksud secara langsung ataupun lafaz yang memerlukan penjelasan. Dalam bab munakahat, istilah talak dengan kinayah ialah ucapan talak dengan istilah yang tidak jelas atau sindiran. Contohnya, kau boleh pulang ke rumah orang tuamu. Satu contoh aplikasi daripada lafaz al-kinayah dalam kehidupan seharian berdasarkan surah An-Nur ayat 30 yang menjelaskan tunduk pandangan tidak bermaksud memandang ke bawah, tetapi ayat ini menjelaskan mengenai sifat orang yang beriman yang menjaga pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farah binti Kamaluddin, pemegang nombor matrik 285155, ingin menerangkan tentang al-mutlaq dan al-muqayyad. Hukum lafaz mutlak dan lafaz muqayyad ini terbagi pada empat, iaitu sama hukum dan sebab, beza hukum dan sebab, yang ketiga ialah beza hukum tapi sebabnya sama, dan yang keempat ialah hukum yang sama tapi berlainan sebab. Yang pertama ialah sama sebab dan sama hukum. Contoh lafaz mutlaknya ialah diharamkan ke atas semua bangkai, darah dan daging khinzir. Okey, bagi lafaz muqayyad ialah tidaklah aku boleh di dalam wahyu diturunkan kepadaku akan sesuatu makanan yang haram atas orang yang hendak memakannya kecuali bangkai darah yang mengalir atau daging khinzir. Okey, kedua-dua ayat tersebut daripada lafaz mutlak dan lafaz muqayyad tersebut berisi sebab yang sama, iaitu hendak makan, dan berisi hukum yang sama, iaitu haramnya darah tersebut. Yang kedua ialah beza hukum dan sebabnya. Okey, contoh lafaz mutlak ialah pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong tangannya. Dan bagi lafaz muqayyad ialah wahai orang mukmin, apabila kamu hendak salat, hendaklah basuh mukamu dan tanganmu sampai siku. Okey, dalam lafaz kedua lafaz ini, lafaz muqayyad tidak boleh menjadi penjelasan kepada lafaz mutlak tersebut kerana berlainan sebab, iaitu hendak solat dan berlainan hukum, iaitu wuduk dan pemotongan tangan. Yang ketiga ialah beza hukum tapi sebabnya sama. Okey, contoh lafaz mutlak ialah tayamum, ialah sekali mengusap debu untuk muka dan kedua tangan. Contoh lafaz muqayyad daripada surah Al-Maidah ayat yang ke-6, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku. Okey, dalam ni masing-masing mutlak dan muqayyad tetap pada tempatnya sendiri. Yang keempat ialah hukum yang sama tetapi sebabnya berlainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Elia Atira binti Muhammad Kamal dan nombor matrik saya adalah 287064. Saya akan menerangkan makna lafaz al-amar, iaitu ulah suruhan yang merupakan sesuatu ayat yang mengandungi tuntutan supaya kita melakukannya. Menurut jumhur ulama, makna hakiki lafaz amar menunjukkan hukum wajib jika tidak disertakan dengan apa-apa qarinah. Ayat suruhan yang membawa kepada hukum harus. Yang kedua adalah ayat suruhan yang memberi makna tujuh ajar tetapi tidak wajib melakukannya. Yang ketiga adalah ayat suruhan yang memberi maksud nasihat, penghinaan, ugutan dan sebagainya. Selain itu, terdapat empat bentuk lafaz amar, iaitu yang pertama adalah fi'il amar, iaitu kata perbuatan suruhan. Seterusnya fi'il mudhari' yang disertakan dengan lam amar. Yang ketiga adalah
ayat penyata yang boleh difahami dengan perintah, dan akhir sekali adalah lafaz yang menunjukkan kesuruhan wajib. Ulama berselisih pendapat berkaitan dengan dilalah al-amar selepas tegahan. Jumhur ulama, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat perintah selepas tegahan menunjukkan kepada hukum harus, manakala ulama mazhab Hanafi mengatakan umat tegahan membawa hukum wajib, dan akhir sekali adalah ulama mazhab Hambali. Mereka mengatakan lafaz amar selepas tegahan menghapuskan tegahan dan kembali kepada hukum asal sebelum berlakunya tegahan sama ada wajib, harus, sunat dan sebagainya. Seterusnya, lafaz nahi. Lafaz nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan perbuatan tertentu dan larangan daripada Allah terhadap mukallaf yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terdapat 5 jenis lafaz nahi. Yang pertama, lafaz dalam bentuk la nahiyah. Yang kedua, lafaz pengharaman. Yang ketiga, larangan yang menggunakan bentuk menafikan halal sesuatu. Yang keempat, lafaz dalam bentuk arahan supaya menjauhkan atau meninggalkan. Dan akhir sekali adalah larangan berbentuk doa. Terdapat perselisihan antara dua pendapat ulama. Yang pertama adalah jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat tidak membezakan antara istilah batal dan fasad sama ada melibatkan ibadah atau muamalat, iaitu kedua-duanya sama dengan tujuan ditegah, iaitu haram dan tidak sah. Yang kedua adalah ulama Hanafi. Dalam perkara ibadah tiada perbezaan hukum batal dan fasad, iaitu sama dengan jumhur ulama, iaitu haram. Dalam perkara muamalat pula terdapat perbezaan antara batal dan fasad. Sebenarnya terdapat 6 bentuk lafaz yang memberi pengertian lafaz am. Yang pertama adalah lafaz yang memberi erti jamak. Yang kedua adalah kata jamak yang ada alif lam istighariyah. Yang ketiga adalah perkataan nakirah yang digunakan dalam ayat penafian atau larangan ataupun syarat. Yang keempat adalah kata ganti nama, al-asma al-mausulah. Dan yang kelima adalah kata isyarah ganti nama, asma al-isyarah. Dan yang akhir sekali adalah kata tanya, asma al-istifham. Daripada lafaz amar, kita sebagai umat Islam dapat mengaplikasikan perkara tersebut dalam kehidupan harian kita. Contohnya, Allah bersabda dalam surah An-Nur, aqimus solat wa atuz zakah, yang bermaksud dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Maka wajib bagi seluruh umat Islam untuk melakukan solat dan tunaikan zakat, dan berdosa jika meninggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nika Azmi, nombor matrik 287243. Saya akan membentangkan tentang jenis lafaz al-am. Al-am merupakan lafaz yang menunjukkan makna umum. Contoh, insan menunjukkan makna bagi manusia, meliputi semua manusia yang ada di bumi. Al-am terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, umum secara qat'i, iaitu lafaz yang mempunyai tanda yang menghalang daripada berlakunya taksis. Yang kedua, khusus secara qat'i, lafaz yang disertai qarinah atau dalil yang menghapuskan sifat umum tersebut. Dan yang terakhir, al-am yang mutlak, iaitu lafaz yang tidak mempunyai tanda yang menghalang daripada pengkhususan atau tidak mempunyai tanda yang menunjukkan umum. Seterusnya, hukum al-am. Menurut jumhur ulama, al-am bersifat zani, dan jika berlaku pertentangan antara al-am dan al-khas, hendaklah diutamakan al-khas kerana al-am adalah lafaz zani. Manakala menurut Hanafi, al-am bersifat qat'i selagi mana ia tidak dikhususkan. Jika berlaku pertentangan, hendaklah didahulukan mana yang disebut dahulu kerana kedua-duanya bertaraf qat'i. Seterusnya, taksis lafaz al-am. Menurut jumhur ulama, mengubah lafaz al-am daripada bersifat umum hanya kepada yang bersifat khusus. Segala penjelasan daripada Al-Quran dan Sunnah bersifat umum, tapi sebenarnya ia mengandungi pengertian khusus. Manakala menurut ulama Hanafi, merubah al-am daripada sifat umum dan khususkannya hanya kepada sebahagian daripada maknanya melalui dalil-dalil, iaitu dalil yang mengkhususkan pengertian umum mesti daripada lafaz yang mufasil. Bahagian dalil pentaksis terbahagi kepada 2, iaitu mukhasis munfasil, iaitu berasingan, dan juga mukhasis muttasil, iaitu bersambung. Mukhasis munfasil terbahagi kepada 4, iaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Akal dan Uruf. Manakala mukhasis muttasil terdiri daripada istisna al-muttasil, syarat, sifat, al-ghayah dan sebahagian ganti keseluruhan. Daripada al-am, kita dapat mengetahui tentang perkara-perkara yang jadi khusus dan umum, dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan. Contoh daripada surah Al-Imran, Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji, iaitu bagi sesiapa yang mampu dan berkuasa sampai kepadanya. Oleh itu, dapat kita lihat Allah mengkhususkannya hanya kepada mereka yang mampu dan berkuasa untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Assalamualaikum, nama saya Nur Aina Afifah binti Kamaluddin, nombor matrik 28602. Al-Mushtarak, lafaz yang mempunyai 2 makna atau lebih. Daripada surah Al-Baqarah ayat 288, dan para isteri yang diceraikan wajib menahan diri mereka selama 3 kuruk. Contohnya dalam kes perceraian, perempuan yang dicerai haruslah menunggu tempoh iddahnya selama 3 kali suci. Seterusnya, tahap kejelasan makna bagi definisi al-ta'wil. Satu lafaz yang mempunyai kemungkinan yang berbeza dengan wujudnya dalil yang menyokong. Al-ta'wil terbahagi kepada 2, iaitu pertama, takwilan tepat, al-ta'wil al-qarib. Pengertian lafaz yang diubah berasaskan kefahaman yang hampir dengan lafaz asal yang digunakan. Kedua, al-ta'wil al-baik. Pengertian yang difahami agak jauh daripada pengertian literal.
Jenis lafaz berasaskan makna. Pertama, al-zahir, lafaz yang dapat difahami secara mudah tanpa perlu kepada penelitian. Kedua, an-nas, lafaz yang menunjukkan kepada penelitiannya yang jelas dan terang dan ia menjadi makna sebenar teks seperti yang di syarah. Yang ketiga, al-mufassal, lafaz yang lebih terang dan jelas pengertiannya berbanding an-nas dan al-zahir. Al-mufassal terbagi kepada dua, iaitu pertama, al-mufassal min nafsihi, lafaz yang difahami secara jelas, dan yang kedua iaitu al-mufassal bi ghairihi, iaitu lafaz yang asalnya termasuk dalam jenis lafaz yang tidak jelas maksudnya tetapi ia telah diperincikan dan diberi penjelasan yang cukup sehingga mampu difahami. Seterusnya ialah al-muhkam. Al-muhkam ialah kategori tertinggi daripada lafaz-lafaz yang jelas kerana kehendak syarak pada lafaz tersebut dapat dikenal pasti dengan nyata dan tidak ada sebarang kemungkinan untuk dimaksudkan pada zaman Rasulullah. Al-muhkam terbagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama ialah al-muhkam bi ghairihi, sesuatu lafaz yang jelas hukumnya diamalkan Rasulullah sehingga kewafatan baginda. Yang kedua ialah al-muhkam bi nafsihi, lafaz yang secara tersendiri memberi pengertian yang jelas tanpa perlu ada sebarang petunjuk daripada teks lain, iaitu mengandungi hukum-hukum dan peraturan asasi, sifat-sifat Allah, hukum akidah dan prinsip akhlak. Yang sekali ialah lafaz-lafaz yang kabur pengertiannya. Yang pertama ialah al-kafi, lafaz yang sudah jelas maksudnya dan mudah dipahami kehendaknya, tetapi oleh sebab suasana yang berlaku dalam kehidupan adalah pelbagai, ada masanya menjadikan maksud suatu nas itu tidak mudah untuk difahami. Kekaburan yang berlaku bukan pada makna lafaz tersebut tetapi aplikasi maknanya kepada situasi tertentu yang mempunyai ciri persamaan. Contohnya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud orang yang membunuh tidak akan dapat mewarisi harta pusaka. Yang kedua ialah al-mushkil, lafaz yang mempunyai kesamaran maksud pada penggunaan perkataan dan maksudnya tidak diketahui dengan jelas kecuali setelah melakukan penyelidikan yang teliti, iaitu ijtihad. Yang ketiga ialah al-mujmal, lafaz yang tidak dapat difahami pengertiannya kecuali setelah diperincikan oleh nas lain. Tanpa penjelasan hadis, ia tidak dapat mudah difahami. Dan yang keempat ialah al-mutasyabbih, maksud sebenar tidak diketahui dan samar untuk diagakkan maksudnya. Pengertiannya meliputi persoalan asas-asas akidah yang tidak memberi peluang kepada mujtahid untuk melakukan ijtihad.